Pumpang-pumpang sana sini, gaduh-gaduh sana sini, lalah kali dua-dua tim tak boleh pakai. Satu tim tu seri kena kad merah, satu tim lagi tu kalah terus. Siap dapat penalti pun kalah tu. Lalah kali Arsenal juga menang. So jom kali ni kita nak review game EPL yang telah berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni kita nak review beberapa game EPL yang telah berjalan, tapi tak semualah. Antara game yang kita akan review adalah pasukan Chelsea berjaya mengalahkan pasukan Leicester City. Kemenangan ketiga mereka berturut-turut. Spurs menang dengan pasukan Nottingham Forest 3-1. Richarlison siap buat celebration dah lepas tu gol cancel. Arsenal lawan dengan pasukan Fulham, main dekat rumah pasukan lawan, mereka buat macam rumah sendiri. Kuajang betul Arsenal ni. MU seri 0-0 dekat tempat sendiri. Casemiro kena kad merah. Liverpool lawan dengan pasukan Bournemouth. Hari tu bukan main kemah, menang 7-0. Main masuk game ni 1 gol pun tak boleh skor. Try suruh Klopp tanya, kod game lawan MU hari tu boleh minta lagi 2 gol kot nak beda nak bagi menang. Dan last sekali game pasukan Newcastle lawan dengan pasukan Wolves. Game MC sorry lah sebab aku tak tengok lah. Tapi MC menang jugalah, Haaland skor penalti, gol ke-28 dia dalam Liga. So kita mulakan dengan Chelsea lawan dengan pasukan Leicester City dulu. Tanah Chelsea dapat 3 poin lagi. Selepas menang kali pertama hari itu dengan Leicester City 1-0, menang dengan Dortmund dekat UCL, singkirkan mereka. Mereka menang dengan Dortmund tu bukan menang saja tau. Dortmund tu first kekalahan mereka pada tahun ni. Dan pasukan Leicester City sekali lagi kalah dengan pasukan Chelsea dekat tempat sendiri. Dan kali ni mereka kalah dengan lagi besar iaitu 3-1. Tapi daripada segi attacking, pasukan Leicester City lagi berbahaya. Tapi daripada segi finishing, pasukan Chelsea lagi bagus. Leicester City mereka punya finishing barai nak bak kat hang kan. Sampai depan gol pun sepak tak kena tau. Ni kalau main Liga Malaysia orang faham lah kan. Kadang-kadang tak kena sepak tu. Ni main ke EPL mat. Depan gol sepak tak kena. Memang tak boleh nak brain lah. Chelsea boleh skor 3 biji dalam game ni dengan hanya 1.5 expected goal je. Defense Chelsea solid. Player yang boleh aku nak puji dalam game ni adalah Marc Cucurella. Player yang selalu kita kritik sebelum ni kan, dah pelan-pelan dah menunjukkan performa dia sebenar macam dekat Brighton dulu. Dan aku rasa performa dia dekat Chelsea sebelum ni mungkinlah disebabkan dia ni kurang confident. Tapi kita dapat nampak dalam game ni dia start dapat confident dah. Kau hampa rasa ni just luck je, lepas ni dia tak perform balik. Dalam game ni Cucurella buat most tackle tau. Lepas tu Ben Chilwell boleh score pula dalam game ni. Tight angle, finishing memang cukup baik lah. Lepas tu boleh pula dia buat celebration dekat bekas pasukan dia tu. Fan-fan Leicester City pun satu lah juga aku tengok perangai mereka ni kan. Dah jual play mereka tu, lepas tu mereka pergi bu buat bekas play mereka. Tengok lah play macam Chilwell kena bu, play macam Fofana kena bu. Dulu MU lawan dengan Leicester City dekat King Power Stadium tu, mereka bu Maguire juga tau. Patutnya apa kena tepuk tangan dekat dia, sebab dia telah berjaya bantu pasukan Leicester City scam MU. Kita balik game Chelsea. Walaupun finishing Leicester City sangat teruk dalam game ni tapi selepas serangan bertubi-tubi, mereka dapat juga gol daripada Patson Daka. Patson Daka dalam game ni, kalau dia dapat banyak lagi chance, aku rasa dia boleh skor lagi banyak gol. Sebab dalam game ni dia buat satu shot je, lepas tu dia boleh skor 1 gol. Bagi aku converting chance yang cukup baik lah daripada Patson Daka. Harvard berjaya lepasi offside trap yang dilakukan oleh pasukan Leicester City sebelum separuh masa pertama tamat. Hantaran yang cukup baik daripada Enzo. Dan kalau hampa tengok permainan Chelsea, banyak kali tau sebelum ni mereka buat dengan cara hantaran-hantaran macam ni. So kelab-kelab yang lawan dengan Chelsea lepas ni mungkin kena berhati-hati dengan hantaran-hantaran yang akan dilakukan oleh Enzo dan larian yang dilakukan oleh attacking pasukan Chelsea. Sebab Chelsea attacking mereka ni akan cuba tempatkan attacking mereka sebaris dengan defend pasukan lawan. Tapi mereka bukan letak attacker seorang je. Mereka akan letak paling kurang 2 orang lah, yang selalunya adalah Havertz dan juga Felix. Kadang-kadang Modric pun ada juga. So salah seorang player akan buat run in behind. So bila ada 2 ataupun 3 player kat situ, membuatkan defend mereka susah lah nak buat offside trap. Modric boleh assist pula, tidak boleh laju dengan Sancho 007. Ten Hag pun kena 007 juga tu. Dan Chelsea kalau hampa tengok sebelum ni pun permainan mereka agak bahaya, tapi finishing mereka tak ada. Tapi lah ni finishing mereka dah kembali, tapi still merisaukan lah. Defend pasukan Chelsea mudah juga untuk dibolosi. Pasukan Leicester City boleh buat banyak shot, tapi tu lah tak apa, Chelsea menang. Kepa pun banyak buat save juga dalam game ni. Dan lalah kali Kovacic finish the game, habis 3-1, settle. Dan next game adalah pasukan Spurs lawan dengan pasukan Nottingham Forest. Spurs berjaya menang 3-1 dalam game ni lah. Yang aku seronok tu tengok Richarlison gol. Aku dah suka dah tengok dia skor tu. Member dah celebrate dah siap buat macam ni lagi. Dia buat macam tu kat Antonio Conte. Antonio Conte pun muka macam macam stress kan. Walaupun tim dia leading, muka macam stress. Lalah kali go to rule offside, kesian kat dia amat. Tapi walaupun dalam game ni Richarlison tak berjaya skor, tapi bagi aku dia memainkan peranan cukup penting dalam 3 gol yang dijadikan oleh pasukan Spurs. Gol pertama tandukan daripada Harry Kane tu bermula daripada gerakan dia lah, yang cuba juga untuk cross masuk ke dalam kotak penalti. Dan gol penalti yang Kane dapat tu dia dikasari juga.
Kan Kane lah ni nak liga rekod Alan Shearer kan. Lepas tu dia nak skor gol ke-20 dalam EPL setakat lah ni. Tapi aku kesian jugalah kan, apa salahnya bagi dekat Richarlison tu. Member musim ni tak ada gol lagi tau. Orang duk kata Anthony flop, orang duk kata kadang-kadang Nunes flop, orang kata Gakpo lah, kata Weghorst lah. Ni Richarlison ni musim ni dalam EPL tak skor lagi tau. Nak kata dia ni tak bagus, dekat World Cup waktu bukan main bagus. Tapi dalam EPL dengan Spurs struggle gila. Mungkinlah betul kata-kata Richarlison yang dia ni memang tak pandai digunakan oleh Conte. Tapi dalam game ni Richarlison memang buat semua benda yang dia boleh buat. Dia cuba sedaya upaya untuk jaringkan gol, untuk buat contribution, tak kira lah nak skor ke nak passing ke. Janji dia tolong tim tu. Senang cerita dia nak main lah next game nanti. Dan aku harap Richarlison nanti dapat gol lagi lah. Walaupun Ken Son skor gol, tapi aku nak puji lah Richarlison dalam game ni memang nampak work rate dia memang cukup bagus lah. So tu lah, Spurs menang 3-1. Hampir-hampir dapat clean sheet, tapi Nottingham Forest berjaya juga jaringkan 1 gol. So next game adalah Arsenal lawan dengan pasukan Fulham. Main away tapi buat macam main kat home tu, memang kuajak betul. Ni kata buat macam rumah sendiri. Arsenal memang conquer gila game ni mat. Pasukan Fulham kan, hambai lah mereka main dekat tempat sendiri, tapi mereka kena main counter attack. Dan counter attack tu pun mudah sangat dipatahkan oleh pasukan Arsenal. Trossard hat-trick assist mat, memang tak boleh nak minta apa dah dekat dia. Memang dalam game ni dia perform gila. 7 kali cross, 2 big chance dia buat. Dan walaupun aku puji Trossard aja, aku nak puji juga playlist, sebab Arsenal ni memang pelik as a team. Lagi-lagi Odegaard lah, Odegaard memang penting gila lah untuk attacking pasukan Arsenal. Kalau tengok cara mereka main macam ni kan, dekat away tau, memang susah lah mereka nak drop point nanti. Tapi ada satu period yang mungkin mereka ni akan risau sikit, iaitu pada game week 33 sampai game week 36 nanti. Mereka akan berhadapan dengan 4 tim kuat sekaligus secara berturut-turut. Start game week 33 mereka akan lawan dengan pasukan City, lepas tu mereka lawan dengan pasukan Chelsea, lepas tu lawan dengan pasukan Newcastle, lepas tu lawan dengan pasukan Brighton. Dan aku rasa 4 game ni lah akan menentukan adakah Arsenal akan menjadi juara EPL ataupun tidak. Dan sebelum tu, satu lagi tim besar yang mereka akan lawan adalah pasukan Liverpool dekat Anfield. So kita nak tengok adakah method training Arteta yang dia pasang lagu This is Anfield dekat training ground dia tu menjadi. Tapi still aku merasakan Arsenal musim ni aku rasa akan juara Liga lah. Kalau mereka still maintainkan dengan cara permainan macam ni, mental mereka memang kuat gila musim ni. Walaupun kalah dengan pasukan Everton hari tu, tapi mereka berjaya bounce back dan tak terbawa dengan kekalahan sebelum tu. Dan game lepas pun mereka comeback dengan pasukan Bournemouth. So tak banyaklah aku boleh kata dekat pasukan Arsenal. Memang complete, defend mereka memang solid. Arsenal first half dominate the game, tapi second half Fulham lebih banyak menyerang, tapi Arsenal banyak main counter attack. Kita dapat nampaklah pasukan Arsenal cuba cool down waktu second half bila mereka dah berjaya leading 3-0 waktu first half. Sebab aku rasa bila anda leading 3-0 tu dah cukup baik dah lah. Memang dah selesa dah lah. So Arsenal sekali lagi berjaya menjarakkan diri daripada pasukan Manchester City, dan title race semakin menarik untuk kita tonton. Tapi untuk dua tim ni lah, untuk MC dengan pasukan Arsenal, aku rasa MU tak pernah masuk title race pun. Orang je duk kata masuk. Dan next game adalah pasukan Newcastle United lawan dengan pasukan Wolverhampton. What a game lah. Walaupun Newcastle lawan dengan pasukan Wolf je, tapi game ni memang panas amat. Newcastle United telah berjaya mendapatkan kemenangan mereka sejak Januari hari tu tau. Last mereka menang dalam EPL, mereka menang 1-0 waktu tu lawan dengan pasukan Fulham. Lepas tu mereka seri dengan kalah aja. Lepas tu kali ni mereka kembali berjaya kalahkan pasukan Wolverhampton. Ramai kata performa mereka teruk tahun ni, tapi hang tengoklah mereka lawan dengan tim mana. Mereka lawan dengan pasukan MU, lawan dengan pasukan City, lawan dengan pasukan Liverpool, berturut-turut pula tu. Memanglah susah mereka nak maintainkan performa mereka. Tapi dalam game ni mereka telah membuktikan yang mereka ni masih lagi dalam top 4 race. Seorang player Newcastle yang selalu injured pada musim ni, tapi bila dia fit memang sangat-sangat bahaya, iaitu Alexander Isak. Dalam game ni memang cukup bahaya. Dalam game ni shot accuracy dia 100% tau. Bukan saja daripada segi attacking, daripada segi bertahan pun dia cukup rajin. Dia rajin pressing ke atas. Dan seorang lagi player yang kuasa aku nak puji adalah Joe Willock. Passing accuracy dia dalam ni 88% mat. First half pasukan Newcastle memang attack betul-betul lah. Tapi bila mereka dah leading 1-0, masuk second half, mereka cuba main bertahan dan mereka main counter attack. Dan second half memang terbukti lah pasukan Wolf memang control game, tapi mereka still gagal untuk jaringkan gol. Dan Julian Lopetegui dia buatkan beberapa pertukaran, keluarkan player-player yang hambar. Contoh dalam game ni Adama Traore hambar lah. Dia keluarkan, dia masukkan Hwang Hee-chan, dia masukkan Pedro Neto, dia masukkan Matheus Nunes. Hwang Hee-chan masuk-masuk bagi instant impact terus, boleh skor gol penyamaan. Dan bila Wolves skor gol penyamaan tu, dapat nampak lah pasukan Newcastle United daripada mereka main bertahan tadi, mereka main attack balik. Itulah aku pelik. Aku rasa sepatutnya kalau Newcastle United mereka nak menang, mereka kenalah skor 2-0. Lepas tu nak main bertahan pun tak apa lah kan. Ni mereka baru skor 1 gol, mereka main bertahan. Nasib baik mereka boleh skor gol kemenangan melalui super sub iaitu Almiron. Almiron walaupun musim ni dah ada 11 gol EPL, tapi kalau tolak gol dalam game ni 10 gol EPL je lah. Walaupun dia ada banyak gol dalam EPL, tapi performa dia sebelum World Cup tak sama dengan lepas World Cup.
Lepas World Cup dia ni mengalami penurunan performance, tapi dalam game ni kita dapat nampak confident dia dah kembali lah. Dan kita harap next game nanti dia akan perform balik macam biasa. So Newcastle berjaya menang dengan pasukan Wolverhampton, tahniah kepada mereka. Dan next game kita nak sembang MU seri dengan Southampton. Game Liverpool kita sembang lah. Kita nak bubuh mereka kau. Tak payahlah. MU berseri kan nak bubuh orang. Dalam game ni MU seri 0-0, Casemiro kena kad merah. Dan aku akuilah MU dalam game ni main agak buruk dan agak dull sikit attacking pasukan Manchester United. Bukan lepas Casemiro kena kad merah pula. Sebelum Casemiro kena kad merah pun attacking Manchester United nampak tumpul. Letakkan Bruno sebagai pivot berganding dengan Casemiro, aku rasa tu bukan idea yang baik lah. Sebab macam kita tahu, Bruno ni dia suka hold bola tau. Dalam game ni banyak kali mak dia terlepas bola. Aku sebelum ni aku backup dia lah kan kalau orang kutuk dah. Tapi dalam game ni dia memang minta kena kutuk lah. Dan tiba-tiba Casemiro kena kad merah selepas terjahan dia ke atas pemain Southampton. Aku akuilah tackle tu keras. Tapi sebelum ni aku nampak tackle yang lagi keras tapi kena kad kuning je. Bila Casemiro buat kena kad merah, tu aku tak faham tu. Mula-mula memang dia target bola, lepas tu terkena betih kawan tu. Dan aku rasa memang keras lah. Tapi keputusan referee yang tak konsisten mat. Sebelum ni banyak lagi tackle yang keras-keras yang player lawan buat, tapi referee tak bagi kad merah pun. Aku ni bukanlah jenis nak salahkan referee ke apa kan. Tapi dalam game ni kan, ref tu kalau duduk depan muka aku lah ni, aku starlight dah dari dia tu. Ada situasi bola terkena tangan, memang jelas mat. Memang jelas tu bukan ball to hand. Memang tangan dia jatuh dekat situ dan bukan position natural untuk dia. Tapi referee tak bagi penalty juga. Aku tak faham lah juga yang tu. Dan selepas Manchester United kena kad merah tu, keputusan yang aku boleh kata sangat cerdik lah daripada referee tu, bagi kad merah dekat Casemiro memang telah ubah game. Sebab sebelum tu walaupun attacking Manchester United tumpul, Manchester United still boleh control game. Tapi selepas Manchester United kehilangan Casemiro, Manchester United tak boleh attack macam biasa lah. Sebab kalau mereka attack macam biasa, senang lah nak kena counter. Dah lah Bruno jadi center midfielder. Masuk second half, aku boleh kata Southampton team yang lebih dominan lah. Buat pros dalam game ni, 2 kali tau dapat chance free kick. Sekali terkena benteng, sekali terkena tiang. Mamat ni memang tak boleh nak bagi free kick kat dia. Setiap kali dapat free kick, dia akan buat something lah dekat team lawan. Sikit lagi dia nak score tau. Angle memang cantik lah. Kita tolak tepi high referee lah. Sebab bila kita sembang macam mana pun, lalah kali keputusan referee tu dah muktamad. Bila Manchester United tanpa Casemiro, kalau tanpa Casemiro main sebelah orang tak apalah, ni tanpa Casemiro main 10 orang. Attacking pasukan Manchester United memang sangat dull lah dalam game ni. Rashford ditugaskan memang tunggu dekat atas je. Tapi setiap kali dia dapat bola, dia ni gagal untuk menyudahkan apa yang patut dia buat. Player macam Sancho dan juga Anthony dalam game ni memang hilang. Bruno tak boleh main macam biasa. Bukan tak boleh main macam biasa saja, dia ni banyak buat mistake juga. Banyak buat passing ke belakang yang aku boleh kata memang Masya Allah lah. Aku rasa macam nak starlight dari dia juga selain dari referee tu. Tapi benda yang aku boleh puji dekat pasukan Southampton tau, attacking mereka cukup bagus dalam game ni. Tapi yang nak tahu satu benda yang buruk dalam game ni untuk mereka apa? Shooting mereka. Aku tengok kan, aku sampai tergelak tau. Walcott tu ada berapa kali Chas nak score, tapi shoot depan muka dia here je. Apa salahnya kalau hangkeh bola ke kanan ke kiri ke? Patutlah main dekat Southampton. Laju tu laju dah, tapi finishing tak ada. Banyak amat shooting-shooting Southampton yang sepatutnya kalau mereka ni sharp daripada segi finishing, memang mereka boleh score dalam game ni lah. Dan Manchester United buat beberapa pertukaran, masukkan Garnacho tapi boleh main saja lepas tu injured. Lepas tu masukkan Fred. Dekat hujung-hujung tu dah lah seri 0-0 dah. Seri tu bagi aku okey lah, besar nikmat jugalah. Ten Hag buat masuk Maguire pula. Aku rasa macam hush, nasib baiklah Maguire tak buat mistake apa-apa dalam game ni. Dia masukkan Maguire, digantikan Martinez. Sebab apa aku faham lah, sebab Martinez dah kena kad kuning dah. Kalau member kena kad merah lagi mampus Manchester United. So dalam game ni kalau kita tolak tepi referee, Manchester United sebenarnya patut bersyukur sebab tak kalah dalam game ni. Sebab pasukan Southampton aku rasa mereka yang patut menyesal sebab tak menang dalam game ni. Sebab mereka ada banyak chance tapi mereka tak boleh score. Pasukan Manchester United attacking memang tumpul, memanglah main 10 orang, tapi banyak mistake sangat daripada segi hantaran tau. Dah lah mistake tu dia buat dekat tempat sendiri. Bukan dekat final third ke, bukan dekat tempat lawan ke. Ni buat dekat tempat sendiri dengan kekurangan pemain yang boleh nak tackle dengan baik. So memang senang gila lah pasukan lawan tu nak attack pasukan Manchester United. Nasib baik lah McTominay perform dalam game ni. Tapi tu lah, sepanjang game memang tak boleh nak puji dah. Habis 90 minit baru aku puji dah. Sebab apa? Sebab McTominay ni kemungkinan dia ada darah Melayu. Sebab ang puji je saja ada je benda dia akan buat. Tapi overall McTominay memang bagus lah dalam game ni. Play macam Wan-Bissaka, macam Shaw banyak sangat miss pass. Sayang lah, tapi untuk pasukan Southampton, defend mereka memang solid. Lagi-lagi Jan Bednarek tu. So tu lah, MU seri 0-0, kehilangan poin yang cukup besar daripada MU lah. Dan satu mata besar untuk pasukan Southampton yang masih lagi bersaing untuk keluar daripada bottom table. So last game kita masuk kepada game Liverpool dengan pasukan Bournemouth. Apa cerita Liverpool? Hari tu bukan main kemas sangat banting MU.
Ni lawan Bournemouth kena 1-0. Dan kalau hampa nak tahu kan, Liverpool kalau mereka pakai baju putih mereka tu, memang mereka tak pernah menang tau. Dan betul mat, setiap kali mereka pakai baju putih tu, nampak aura tu macam kurang sikit. Player-player macam tak ada confident. Pasukan Bournemouth, mereka ni tahu, walaupun mereka ni main dekat tempat sendiri, tapi Liverpool still team favourite untuk kalahkan mereka. Dan apa mereka buat? Mereka ni main bertahan, tapi mereka ni tak bertahan sangat macam drop deep ke apa. Sebab mereka tahu kemampuan pasukan Liverpool kalau berhadapan dengan tim yang main low block ni. Sebab Liverpool ada banyak attacking yang tinggi, macam Nunes, macam Gakpo. So bila main low block, mudahlah attacking macam ni untuk score. So apa dia buat? Mereka kacau midfield pasukan Liverpool. Elliot, Bajcetic dengan Fabinho dalam game ni memang tak boleh buat game. Dan berdasarkan performa game lepas, aku lagi prefer Henderson main lah berbanding Elliot main. Dan waktu separuh masa pertama, aku dapat nampak seorang player Liverpool ni first half dah selalu teruk, iaitu Konate. Dan aku duk kata lah kalau hati aku kan, aku kata Solanke tu, striker pasukan Bournemouth tu, bekas striker Liverpool tu, aku kata kan, apa kata hang duduk dekat-dekat dengan Konate. So senang lah sikit nak ngampah bola pada dia sebab first half dia tak baik. Sebab Solanke sepanjang separuh masa pertama, dia duduk dekat dengan Van Dijk. So memang susah lah dia nak fight. Tapi sekarang dia buat benda yang aku fikir mat. Dia duduk dekat dengan Konate dan banyak sekali jugalah Konate buat kesilapan sampai kena kad kuning member. Dan dua orang player Bournemouth yang memang aku nak puji gila lah, iaitu Billing, bukan Bing Chilling, dan seorang lagi adalah Quattara, ataupun nama dia adalah Dango Quattara lah. Quattara dalam game ni most dribble mat. Lepas tu dia buat assist pula dekat Billing. Assist tu bukan dia dribble lepas Robertson tau, dia dribble lepas Van Dijk. Macam tu dia lepas, lepas tu cut back dapat dekat Billing, Billing score. Dan aku rasa Billing adalah antara player Bournemouth yang sangat penting pada musim ni. Lawan Arsenal itu pun dia score. Ketenangan dia bila pegang bola tu memang aku minat gila. Bila ramai main pressure dekat dia pun, dia boleh hold bola tu dengan tenang. Lagi-lagi dia ada fizikal yang besar, so advantage untuk dia. Attacking Liverpool dalam game ni memang tumpul gila. Salah dengan Nunes memang out gila. Gakpo yang aku boleh kata okey sikit lah. Attacking dia masih lagi tajam, tapi tu lah tak ada finishing. So bila Bournemouth dapatkan satu gol ni, aku dapat nampak tau, tiba-tiba waktu second half, Bournemouth ni tiba-tiba macam eager nak cuba dapatkan gol kedua. Aku sampai kata dekat depan TV tu, kata kan, Bournemouth, hampa sedang tak hampa ni Bournemouth saja. Kalau hampa seri pun dah cukup besar nikmat dah. Depa macam eager gila nak dapatkan gol tau, sampai depa ni hampir nak kena hukum. Sebab hantarlah kalau hang lawan dengan tim lagi kuat daripada hang main open memang silap besar lah. Tapi dalam game ni cemerlang juga goalkeeper depa iaitu Neto. Tapi dia ni cemerlang safe lah. Bola dekat kaki memang out gila. Banyak kali juga dia hampir-hampir buat mistake. Dan tiba-tiba bola kena tangan kalau aku tak silap. Lepas tu Liverpool dapat penalti. So dapat penalti tu kuasa macam satu sama kot. Lepas tu salah sepak masuk bulan. Lah ni ada angkasawan yang pergi naik bulan, takut kena bola salah tu. Kalau ada angkasawan dekat bulan tu, kalau ada tali boleh lah kan, ambil satu bola kin, ambil satu bola salah, ikat, buat lato-lato, senang. Sayang amat, memang miss gila. Sebab kalau ada skor penalti dalam game ni, paling kurang seri lah. Dan aku rasa kalau dia berjaya skor gol penalti tu, aku rasa Liverpool akan menang lah. Sebab Liverpool kalau mereka dapat momentum je, memang habis lah. Tapi pasukan Bournemouth keep bertahan sampai hujung, dan mereka ni berjaya menang juga dengan pasukan Liverpool. Dan aku rasa memang unpredictable result lah. Sebab game lepas Liverpool menang dengan Manchester United, bukan menang saja, bantai 7-0. Tiba-tiba boleh kalah pula dengan pasukan Bournemouth. Memang tak logik mat EPL ni. Tapi itulah bola sepak, memang unpredictable result. Itulah aku peringat dekat Arsenal, walaupun lah ni mereka tengah top kan, tapi mereka ni still kena berjaga-jaga lagi. Sebab EPL ni liga yang penuh dengan teka-teki mat. Kira sampai hari last baru hang boleh tahu siapa jadi juara. Dan Liverpool kalah dalam game ni, Newcastle United menang pula, pasukan Spurs pun menang juga. So semakin menambahkan kesukaran untuk pasukan Liverpool. Sebab Liverpool aku rasa mereka paling kurang target musim ni top 4 lah. Dan lepas ni jadual dalam EPL agak hardcore jugalah untuk pasukan Liverpool. Selepas kembalinya mereka daripada international break, Liverpool akan lawan dengan pasukan Man City dekat Etihad 1 April nanti. Lepas tu lawan dengan Chelsea dekat Stamford Bridge pula. Lepas tu lawan dengan Arsenal dekat Anfield. Tapi tu lah, Liverpool ni bila big game mereka ni akan perform. Tapi kita tak tahu dalam game ni macam mana kan. Sebelum tu mereka kena fokus hadap Real Madrid dululah. Lawan away dengan Bournemouth pun kalah, lawan dengan Real Madrid tak tahulah apa cerita kan. Tapi tu lah, bola sepak. Sekali lagi peringatan ni, bola sepak apa-apa boleh jadi. So kita tunggulah apa jadi nanti, okey. So itulah review pada kali ini. Ada lagi banyak perlawanan-perlawanan menarik tau. Contoh Leeds seri dengan pasukan Brighton. Game ni memang panas gila, memang menarik. Harrison score gol sendiri, dia assist, lepas tu dia score pula. Everton berjaya dapatkan gol kemenangan jaringan pada minit pertama. Tu pun menarik juga tu. West Ham seri dengan Aston Villa. Man City menang tipis dekat tempat lawan. Bagi aku minggu ni walaupun tak ada big game, tapi semua perlawanan bagi aku sangat enjoyable lah. Tapi itulah game MU tu yang referee tu kan. Malah nak sembang pasal referee kan. Abang komen lah kat bawah referee tu betul ke tidak. Sebab kalau aku cakap banyak, rambut dia bukan nak tumbuh balik pun. So itulah video kali ini, EPL review. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan, Assalamualaikum.